Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, lama tak jumpa juga. Ada yang lama tak jumpa, ada yang semalam ada ambil classmate dah jumpa semalam. Jadi kat sini hari ni kita kalau macam kamu tengok topik ni pun kan, topik yang pertama adalah berkenaan dengan ulang kaji. Kita akan buat sikit pasal vektor kan. Tapi saya ambil soalan vektor ni daripada soalan-soalan percubaan SPM yang baru abang dan kakak kamu lalui baru-baru ni. Okey. Jadi tengoklah satu-satu macam mana. Saya pun baru copy paste tadi. Tak sempat nak tengok. Kita tengok sama-sama lah soalan ni macam mana. Okey. Jom kita tengok soalan yang pertama ni. Saya pun tak ingat, saya tak ambil daripada mana saya ambil ni. Saya tak apa ingat sangat. Okey. Jadi ada satu rajah kat sini. Satu rajah. Saya dah buka ke dah. Saya dengar. Jadi satu gambar rajah kat sini nombor 1. Vektor. Dekat situ saya akan lukis semula lebih kurang gambar rajah dia. Rajah dia ada bawah. Dia naik. Kemudian ini naik terus naik. Dua terus lari. Kemudian sini. Terus. Okey. Ni sambung terus dengan ni. Ni. Okey. Kita tengok ada T. Ada S. Ada P. Ada Q. Ada R kat situ. Jadi ni nak panah ke sini 20x. Yang ini anak panah ke sini 24y. Yang ini anak panah aja tak ada apa-apa. Okey. Kan kita lengkapkan, labelkan dulu labelkan dulu untuk vektor. Biasanya kita akan labelkan, lengkapkan gambar rajah setakat mana kita mampu. Okey. Kita stop kejap Dah azan kat sini. Kau boleh tengok kejap. Okey, alhamdulillah kita sambung kembali. Kat sini saya akan baca soalan. Rajah 5 menunjukkan plan bagi laluan pejalan kaki di sebuah sekolah yang berbentuk sebuah sesi 4 PQRS dan PQRS. Ni 4 PQRS. Okey. Sebatang tiang lampu terletak pada ganti. Ini tiang lampu pada kedudukan T dengan keadaan PT nisbah TR13. PT nisbah TR1 nisbah 3. Jadi PT 1 bahagian, TR 3 bahagian. Seterusnya dia kata laluan pejalan kaki PQ ni, QP dengan RS adalah selari yang mana dia bagi satu persamaan kan itu RS sama dengan 3/4 QP. Okey, kita tengok apa yang kita ada. Kita ada RS 24. Jadi kat sini kita boleh gantikan RS 24. Jadi RS 24 gantikan 24Y sama dengan 3/4 QP. Jadi kita boleh dapat QP. Kan? Kita dapat QP 4 potong darab 4 potong bahagi 3. Okey, jadi kita akan dapat kat situ QP adalah sama dengan ini 32. Dapat tu QP kan. Okey. Sekarang soalan seterusnya dia nak apa? Ini baru dah tak baca soalan lagi. Jadi kat sini boleh tanda dah. Ini adalah 32Y. Okey. Sekarang saya boleh tengok soalan dah. Soalan dia apa? A, dia minta ungkapkan PR dan TS. PR dan TS. Dia nak PR. Okay. PR dan TS. Mana PR? PR. Okay. PR masalahnya lalu mana? Kita kalau lalu Q, kita tak ada QR. Nampak? Jadi kita lalu PS, SR. Baru boleh. Jadi PR adalah PS campur dengan SR. Sama dengan PS 20X. Tapi SR lawan arah. Lawan arah dia adalah negatif 24Y. Dah dapat PR. Ini mudah sikit lah. Okay.
Kemudian dia nak apa? TS. TS. Okay. TS, mana cerita TS pula? Bila kita nak buat TS, dia ada kaitan dengan apa? Tengok. TS, kita kena lalu mana? Lalu TS. Kita boleh lalu apa? TP, PS. TP, PS. Ataupun kita lalu TR, RS. Mana kita nak? Jadi kita tengok apa kita ada. Saya ada RS. Saya ada PR. Jadi anak panah saya paling sesuai ikut sini. Jadi saya akan lalu gunakan TR, RS. Jadi, TR campur dengan RS. Laluan dia. Okay. TR saya tak ada. Tapi ada nisbah. Jadi RS saya ada. Boleh tak terus. Nisbah maksudnya apa? 1 campur 3. Maksudnya 4. Jadi yang kat sini adalah 3/4. 3/4 daripada apa? Yang panjang dia adalah PR. TR adalah 3/4 PR. Masukkan. 3/4 TR. TR pula. PR kita kira kat atas tu. Masukkan 20X tolak 24Y. Campur dengan RS. RS kita adalah 24Y. Okay. Kita kembangkan kat sini. Sini kita akan dapat 5 kali 3, 15X. Ini 6 kali 3, 18. Y campur 24Y. Jadi final answer kita akan dapat 15X campur dengan 6. Yes. 3 markah je ni. Banyak ni kita buat. Boleh ikut Boleh? Okay. Macam biasa kalau kamu tak faham ke, kamu terus tanya. Saya akan. Ya. Kalau saya buat dua-dua tak apa. Macam saya buat TP campur PS. Diterima juga. Buat mana? TP campur RS juga? TP campur PS. TP campur PS. Betul? Dia tak kisah laluan mana kamu buat. Asalkan jawapan akhir dia sama, betul lah tu. Dia kira betul. Okay. Kalau dia tengok jawapan akhir dia tak sama, dia akan check kat mana ada silap. Dia akan, bila kita jawapan tak betul, baru kita akan check jalan kerja. Mana silap pelajar ni buat. Apa jalan kerja boleh bagi markah. Tapi kalau jawapan dia betul, sama macam ni, jadi kita dah check dah. Betul lah tu jalan kerja. Okay. Jadi kita terus pergi dekat soalan seterusnya. B naikkan ni. B dia minta kat situ adalah tunjukkan bahawa laluan pejalan kaki TS adalah selari dengan laluan pejalan kaki QR. Dia suruh cari TS selari dengan QR. Jadi kita kena buat apa? Kita kena cari QR. QR kita kena cari. Jadi QR, kamu tengok QR. Mana lalu QR? QR ni dia boleh lalu jalan jauh tau. Jalan jauh. Saya tengok sini, saya buat. Okay. Jadi QR, perjalanan dalam vektor tak semestinya 2 langkah. Dia boleh jadi 3 langkah. Contoh, QR maksudnya saya akan buat QP campur dengan PS campur dengan SR. Asalkan siapa mula kat mana, habis kat mana mesti betul. Dan dia bercantum. Okay. Jadi QP adalah 32Y campur PS 20X dan SR negatif 24Y. Jawapan kita akan dapat 20X campur dengan 8Y. Okay. Kemudian dia kata tunjukkan bahawa dia adalah selari. Bila tunjuk selari, kita guna formula selari. Dia kata tunjukkan TS. Jadi TS adalah selari lambda. Ni gambar orang berlari. Gambar orang berlari selari. Lambda dengan QR. Kan? TS. Okay. Kita masukkan TS. Paling mudah kita masukkan dalam bentuk laju.
boleh. Dia tak bagi tahu kaedah apa. TS kita, X kita 15. Y kita 6. Masukkan. Alhamdulillah. QR pun kita dah ada. QR X kita 20. Okay. Y kita 8. Apa nak buktikan? Kita akan buktikan nilai lambda kita mesti sama. Nilai lambda kita mesti sama. Itu saya akan pecah dua. Maksudnya saya buat 15 sama dengan lambda 20. Jadi lambda akan dapat 15 per 20. Sama juga dengan 3 per 4. Kan? Jadi sebelah bawah pula 6 sama dengan lambda 8. Jadi lambda akan dapat 6 per 8. Okey, dapat jawapan kita itu 3 per 4 juga. Bila sama maksudnya terbukti. Terbukti itulah, terbukti yang dibagi tahu tadi, tunjukkan bahawa penyayaki adalah selari. Cara kita buat. Kita nak buktikan. Ni formula untuk membuktikan bahawa formula selari ni benar. Okey. Jadi lambda kita adalah 3 per 4. Bila lambda kita 4, kita boleh tulis juga sebagai apa? Oleh sebab itu, TS adalah sama dengan 3 per 4 daripada QR. Okey. Markah dia 5. Tak tu banyak markah dia pendek ni ya. Sebab benda tu dah ada banyak dekat gambar. Okey, ada soalan? Ni dulu. Cikgu. Ya. Selain daripada formula lambda ni, ada formula lain ke yang boleh guna? Untuk tunjukkan selari. Ha. Untuk selari biasanya ni je lah formula dia. Kan? Cuma kaedah nak tunjuk tu lah. Kaedah nak tunjuk tu, ada pelajar kadang-kadang ada setengah tu dia kata dia boleh buat bahagi ni je. 15 bahagi 6 sama dengan 20 bahagi 8. Pun boleh juga. Kaedah tu. Tapi formula selari, ni je formula selari yang kita ada. Okey. Okey, kita terus soalan kedua. Soalan kedua kita skip dulu kan. Saya terletak pula soalan kebat ni kat depan. Ni kamu try nanti. Kan? Dia buat kebat dulu, jam lah nanti. Kita pergi nombor 3 terus. Nombor 3 dulu. Kita buat yang biasa-biasa dulu. Lompat terus pergi kebat. Kejut nanti. Okey. Soalan nombor 3 tu kan. Nombor 3. Tengok gambar rajah dia kecil je. Itu je nombor rajah. Rajah kita, kalau kertas 2 macam ni lah. Kita dua. Kamu kena lukis mula. Sebab apa? Banyak labeling yang kita nak buat. A, B, yang ni ada C, ini ada D. Okay. Jadi apa kita nak isi ni? Pertama kita tengok rajah 3 menunjukkan segitiga OAB. Titik C terletak pada AB dan titik D ialah titik tengah bagi OB. Titik tengah. Maksudnya sama panjang. Okay. OA sama dengan A. OA sama dengan A. Dan dia kata OB sama dengan B. Tapi sebab bahagi 2, kita ambil seorang setengah. 1/2 B. 1/2 B. Anak panah? Ke situ. OB kan? Okay. AC. AC sama dengan 2CB. Itu nanti kita buat. Kita letak. Bila perlu, kita pakai. Soalan yang pertama. Ungkapkan dalam sebutan A dan B. Nombor 1. Dia nak ke situ adalah DA. Bila dia nak DA, kita tengok. DA. DA senang lah nampak. Kamu tengok betul jalan kita. DO, OA. Jadi DO campur dengan OA. Bonus. DO lawan arah. Negatif 1/2 B. Tambah OA, A. Okey, susunan B dengan A ni tak kisah. Terbalik pun tak apa. Tak ada masalah. Okey. Nombor 2. Dia minta kat situ adalah OC.
Mana OC? OC. Kan? Jadi OC kita boleh lalu mana? Kita boleh lalu OB boleh, nak lalu OA pun boleh. Terpulang. Okay. Jadi saya akan lalu mana? Senang ni. Saya lalu OA. Kalau saya lalu OA, saya akan tulis OA campur dengan AC. Okay. Jadi OA saya ada A. Masukkan. AC pun ada nampak. AC adalah 2 CB. 2 CB. Tapi tak boleh ganti 2 CB lah. Kita kena tengok dia punya nisbah. Macam mana nak tengok dia nisbah? Cara dia kita tukarkan benda ni kepada nisbah. Iaitu potong CB, pindah ke bawah. Tak sini per 1. Jadi AC 2 bahagian, CB 1 bahagian. AC 2 bahagian, CB 1 bahagian. Macam tadi juga. Semua ada 3 bahagian. Jadi yang ini adalah 2/3. Yang ini adalah 1/3. Okay. 1/3. 2/3, 1/3 apa? Yang panjang. Sama ada AB boleh, BA boleh. Ikut kita pakai apa. Dan sebab saya pakai OA, AC saya kena ambil dia adalah 2/3 daripada AB. Tengok arah dia juga. 2/3 daripada AB. AB tak ada. Kita cari AB kejap. Supaya tak nak kacau sini, kita boleh buat kata tepi. Jadi AB sama dengan AO campur OB. Jadi AO negatif A, OB B. Dia masuk kat sini. AA campur 2/3 negatif A tambah B. Boleh expand? A tolak 2/3 A campur 2/3 B. 1 tolak 2/3 tinggal 1/3. Tambah 2/3 B. Dapatlah OC kita. Okey, ni dah siap. Untuk 2 markah je. Punya panjang cerita ni. 2 markah je dia bagi. Okey, tak apa. Okey, jadi sekarang kita pergi terus seterusnya. Ni markah banyak ni. Kan? 6, 8 markah. Soalan B kat situ. Tengok. Tulis. Soalan B. Okay. Garis lurus OC dipanjangkan ke titik E. Diberi bahawa OE sama dengan HOC. Apa dia bagi, kita tulis dulu. OE sama dengan HOC. Okey, kemudian dia bagi BE. BE pula adalah sama dengan KDA. Okey, dengan keadaan H dan K pembalap, ungkapkan OE. Ungkapkan OE. Okey, jadi dia nak OE. Yang pertama, OE kita mesti dalam sebutan HAD. Kena pakai yang ni. Jadi untuk yang pertama, OE kita akan pakai yang ada huruf H. Jadi OE adalah sama dengan HOC bonus. Isi je masuk. 1/3 A campur 2/3 B. Okay, kadang-kadang kamu jawab macam ni pun dah diterima kan, markah dia. Tapi kalau masuk dalam lagi bagus. 1/3 H dulu. Vektor mesti duduk paling belakang kan. Campur 2/3 H B. Okey. Seterusnya tengok. Dia nampak okay. Nombor 2 dia nak OE juga. Tapi dia nak yang ada K. Jadi kita kena pinjam siapa? Huruf E ada kat mana? Ada dekat B. BE. Jadi kena pinjam B. Kena pinjam huruf B. Maksudnya kena pakai OB campur dengan BE. OB campur dengan BE. Jadi kita masukkan. OB kita ada B. BE adalah KDA. DA pun ada kat atas. Kat atas kita dah cari tadi ni. DA. Masukkan saja.
Jadi dA kat situ adalah negatif 1/2B tambah dengan A. Okay. Ni boleh expand. Kita akan dapat apa? B tolak 1/2KB campur KA. Jadi B ni boleh faktor keluar. Dia akan tinggal A, saya letak KA dulu kan. Jadi KA campur dengan, saya faktorkan B keluar. Bila faktorkan B yang tinggal apa? 1 tolak 1/2K. Okay. Ini B1 dan B2. Okay. Perhatikan sini dulu. Boleh faham setakat ni semua? Cikgu, Ya. macam mana boleh dapat OE sama OB? OE sama dengan OB. Ni. Maksudnya Yang ni. Yang ni base dalam vektor ni memang basic lah. Kalau kita buat O nak pergi ke E kan, kita pilih satu jalan, dia mesti mula dengan O, habis dengan E. Macam tu. Okay. Jadi jalan apa kita pilih? Hint dia bagi, pilihlah jalan B. Bila jalan B, kita letaklah B. Itu jadi persamaan ni. Dia tak kisah apa huruf pun. Dia bukan berdasarkan yang rajah yang cikgu lukis tu kat atas tu. Kita tak pakai rajah ni. Nanti dah dapat persamaan baru pergi rujuk rajah. Jadi apa-apa boleh. Contoh kalau saya bagi kamu contoh kita nak cari AD contoh. AD ke AE ke AE tak kisah. AE pun boleh. Kalau AE macam mana? AE kita boleh guna apa? Kita boleh guna AO campur OE. Nampak? Kalau kita guna B boleh juga. Dia akan jadi AB campur BE. Tetap AE juga. Dia boleh pakai semua. Nak pakai lalu ke D boleh. Kalau dia kata dia ada D, kita boleh pakai sama juga AD campur dengan DE. Asalkan dia mesti mula dengan apa, habis dengan apa, ini jalan dia. Itu basic dalam vektor. Boleh? Tapi dalam soalan dia bagi hint ni. Sebab dia bagi hint dia kata apa? Gunakan ni. Sebab tu gunakan jalan B. Sebab saya buat jalan. Ya, Zainah apa? Tak kan? Faham. Boleh. Okay. Okay, dah dapat yang ini. Soalan seterusnya. Dia minta cari nilai H dan K. Bila nak cari nilai H dan K, saya tarik ni Kita letak atas, nampak. Nak cari H dengan K, kita kena ambil benda yang sama, nampak. Ni OE maksudnya. Apa? Maksudnya OE dengan OE mesti sama. Kalau OE ni sama dengan ini, maka A ni mesti sama dengan A ni. Itu kita keluarkan. Oleh sebab itu, untuk nombor apa? C, kita boleh ambil 1/3 H ni. Jangan ambil A. Kita ambil ni je. Kita keluarkan daripada sini je. Ambil maksudnya A ni dengan A ni sama. Sama dengan K. Ini untuk apa? Kita pakai untuk A punya. Okay. Untuk B punya pula, kita ambil B. 2/3 H sama dengan ni. 1 tolak 1/2K. Jadi kita ada dua persamaan. Ada dua unknown yang perlu selesai. Maksud kita kena jadikan dia apa? Persamaan serentak. Okay. Saya akan gunakan kaedah pergantian lah kat sini kan. Boleh pakai kalkulator tapi tak apa. Kita guna pergantian. Kita gantikan K ni ke dalam ni. Jadi 2/3 H. 1 tolak 1/2. K kita adalah 1/3 H. Di sini saya akan dapat
1 tolak 1/6. 1 tolak 1/6 H. 1 tolak 1/6 H sama dengan 2/3 H. Okey, jadi saya kumpulkan H, kita akan dapat kat situ 2/3 H campur dengan 1/6 H sama dengan 1. Kan? Ini kita akan dapat 5/6. 5/6 H sama dengan 1. Kita akan dapatlah H sama dengan 6/5. Dia soalan serentak je ni, soalan serentak. Okey, dapat ni, pergi tengok ni pula. Gantikan 1/3 H kita dah ada. 6/5 sama dengan K kita. Dapat jawapan K adalah 2/5. Bawah ni mudah je. Markah dia pun 3 je. Tapi kena fahamlah nak ambil apa. Nak ambil apa nak. Okey, soalan macam ni banyak ni dalam exam. Soalan basic vector macam ni banyak. Boleh Okey. Boleh? Masuk soalan seterusnya. Boleh, cikgu, boleh. Boleh. Soalan seterusnya tu pergi pada soalan tengok nombor 4 Dia dah lebih kurang dah. Basic kita dah sentuh sekali. Jadi dia kamu akan nampak sikitlah idea dia macam mana nak jawab soalan Okey. Nombor 4. Kat sini kita tengok idea dia dulu. Saya akan lukis gambar dia. Gambar kat sini. Kurang ni. Ini. Dan tadi lebih kurang ni Tapi dia ada cross ni. Okey, sini ada R. A. D. C. D. Dan juga T. Okey, sekarang soalan dia. Sebelum kita buat soalan, kita lengkapkan apa yang kita boleh lengkap dulu table ni. Apa kita ada. Tengok rajah 3 menunjukkan sebuah sistem 4 ABC. Diberi AR sama dengan 2X. Ini AR. 2X. Okey, kemudian AB sama dengan 3Y. Okey. 2BT. 2 betul 2BT sama dengan TD. Kemudian dia kata AR pula nisbah dengan AD sama dengan 1 nisbah 3. Jom kita tengok. Yang pertama yang ini. 2BT sama dengan TD. TD, mana TD? TD. 2BT. BT 2. Jadi kalau nak letak nisbah dia, kita jadikan dia nisbah dulu. Potong aja huruf BT ni, bawa ke sebelah. Yang ini akan jadi 2/1. Maksudnya 2 ni TD punya, 1 ni BT pun. Tengok gambar pun kau boleh takrif ini 1, ini 2. Jadi kalau ikut ni pecahan jadi apa? 1/3, 2/3. Okey, yang ini mudah sebab nampak sangat, nampak terus. Okey, tak apa. Kita terus pergi dekat soalan. Soalan minta apa? Ungkapkan. Ungkapkan. Bagi kat situ. Saya akan ambil terus. Ungkapkan. Jadi soalan A. Ungkapkan. Tak buat. Ungkapkan. DB. Nombor 1. DB. Jadi DB macam tadilah. DB. D nak pergi ke B.
D nak pergi ke B. Jadi kita boleh lalu A, DA campur AB. Okey. Jadi DA kita apa? DA kita tak ada ni. Jadi kita kena tengok kat sini. Dia kata kat sini, kalau jadi yang dalam bentuk nisbah ni tukar pada pecahan, dia akan jadi AR nisbah dengan AD 1 nisbah dengan 3. Jadikan pecahan. Tak boleh lah. Jadi AR kita ada 2. Dan 2X kat sini. Jadi potong 3 pergi. Yang ini adalah 2X. Jadi kita akan dapat 6X. AD adalah 6X. Jadi RD 4X. Jadi saya isi macam tu je. Kalau kita tahu 3 kali 2 6. Semua ni 6. Kita dah ada 2. Yang ni adalah 4. Jadi kita dah boleh isi sini. Jadi DA kita adalah negatif 6X tambah AB 3Y. Sebab tu gambar rajah tu penting. Boleh Kemudian AT pula. AT. Nombor 2. Soalan nak AT. Jom kita tengok AT. Macam mana AT? AT kalau nak pakai apa, laluan mana? Kita tengok laluan mana yang kita boleh pakai. Kan? Kita boleh ikut B boleh, ikut A pun boleh. Ikut sesuai. Ikut sesuai. Kamu jawab mana pun betul jawapan. So, contoh saya lalu B. Saya lalu B. Kalau lalu B saya akan buat AB campur dengan BT. Itu AT dapat. Jadi AB saya dah ada 3Y. Tapi BT tak ada. BT. Cuma saya ada nisbah ada 1. 1 maksudnya apa? Daripada 3. 1/3 BD. Jadi bila saya gantikan 3Y campur 1/3 BD, saya ada kat atas DB. Jadi saya kena tukar arah sini. Dia akan jadi 6X tolak 3Y. Nampak? Dia tukar simbol. Positif dengan negatif akan ditukar. Sebab apa? Berlawanan arah. Dan kita boleh simplify dia. 3Y. Ini campur 2X. Ini tinggal Y. Jadi jawapan kita kat sini 2Y campur 2X. Untuk apa? 8. Okay. Lepas tu kalau kamu tengok soalan vektor ni, yang mula-mula ni penting. Mula-mula ni. Bila dah dapat yang mula ni, yang bawah dia, insyaAllah boleh buat. Sebab dia akan recall balik semua. Okay. Tengok B. Tengok B. Kenapa saya bagi tahu macam tu? Tengok B. B, dia minta apa? Dia minta kat situ diberi, tulis je. DC. Sama dengan 2HY. Kemudian tolak 2X. Okay. Kemudian dia bagi apa lagi? AC. AC sama dengan 1/K. AT. Okay. Dengan keadaan H dan K adalah muamalah, cari. Nampak? Soalan dia macam tadi lebih kurang. Dia nak DC dalam sebutan KXY. Jadi nak cari DC KXY, DC dah ada, H, XY dah ada. K tak ada. Jadi K kena pakai mana yang ni? Pakai yang ni. Jadi kita nak buat apa? Nak buat DC. Jadi DC mesti nak dapatkan, mesti guna K. Mesti guna K maksudnya kena pakai apa? Kena pakai AC. Apa AC? Lalu mana? Jadi DA campur AC. DA dah ada belum? Dah. Kita dah buat DA tadi. DA negatif 6X. AC ada tak? AC. Tengok AC. Okay. AC adalah 1/K AT. AT yang kita ada. Masuk. 2X campur 2Y. Kembangkan. Jadi kita akan dapat negatif 6X campur 2/K X
campur 2 per K Y. Okay. Jadi kita ada X dengan X. Kita boleh gabung, faktorkan X keluar. Kita akan dapat yang positif saya letak depan. 2 per K tolak 6 X. Campur 2 per K Y. Dia kemahiran algebra je banyak. Dah dapat yang ini. Kemudian dia kata apa? Cari nilai H dan K. Macam sama soalan dia cari H dan K. Kena buat apa? Persamaan serentak untuk benda yang sama. Ya. Ha? Saya akan gunakan maklumat ni. Tak balik. Jadi kita kena pakai apa? Kita pakai benda yang kita ada benda sama. Jadi saya nampak sini DC, sini DC. DC yang pertama, berapa X dia? Negatif 2. Negatif 2. Jadi saya akan letak untuk nak selesaikan dia nombor 2. Dari atas tu maksudnya negatif 2 sama dengan X ini. 2 per K tolak 6. Ini dapat K terus ni. Dapat K. Ni pindah sebelah, kita akan dapat 4. 2 per K. Tukar tempat, K dapat 2 per 4. 1 per 2. Siap K. H pula. H. H kita pakai Y lah. Y ni dengan Y ni. Dan Y ni dengan Y ni. Saya pakai. Jadi, Y atas 2H. Y bawah 2 per K. Kita dah ada K. Jadi kita boleh dapat terus 2H sama dengan 2 per dengan 1 per 2. Kalau kamu tekan kalkulator, 2 1 per 2 ni adalah sama juga dengan 4. 2H. Dan H akan dapat 4 bahagi 2, 2. Okey? Siap lah. K dengan H. 5 markah. Tapi semualah 5 markah. Bukan ni je. Kan? C. C sebab markah dia 2, sebenarnya dia pendek je. Kita tengok C. Dia kata apa situ? Soalan C tu diberi luas. Luas. Dia kata luas segitiga ABD adalah sama dengan 120 unit. Okey, jarak serenjang dari B ke AD. Dari B ke AD, jarak serenjang sama dengan 5 unit. Kan? Soalan dia kat sini, cari magnitude X. Itu maksud magnitude X. Cari magnitude X. Okey, jom kita tengok apa yang maksud dia kat sini. Dia kata jarak serenjang ni daripada B ke AD. Mana B ke AD tengok. B ke AD. B ke AD. Ini jarak serenjang. Itu jarak serenjang. Bila saya keluarkan benda ni, gambar segitiga ni saya keluarkan, segitiga ABD ni saya keluarkan. Saya keluarkan, saya letak kat bawah. Ni. Keluarkan. Jadi macam ni. A, B, D. Ini adalah jarak serenjang. Okey, yang kita ada panjang tapak 6x. Ini AD adalah 6x. Ada. 6x maksudnya berapa magnitude dia? Berapa panjang dia? Panjang dia bagi kat sini adalah yang ini 5 unit. Tinggi dia 5 unit. Panjang ni kena kira adalah 6 darab dengan magnitude X. Dapat panjang ni. Kenapa dia bagi luas? Formula untuk luas segitiga. Luas segitiga ABD sama juga 1/2 panjang tapak
darab dengan tinggi. Itu formula segitiga. Panjang tapak darab dengan tinggi. Tinggi juga dikenali sebagai jarak serenjang. Berapa luas dia bagi? Luas dia bagi kat sini adalah 120. Jadi masukkan. Jadi kita akan dapat kat situ. Yang ni saya boleh potong. 3. 3x. Kan? Okay. Darab 5 sama dengan 120. Jadi magnitude X adalah sama dengan 120 bahagi dengan 3 darab 5, 15. Okey, ambil kalkulator, tekan kalkulator tengok. Mana kalkulator saya ni? Seratus 120 bahagi dengan 15. Kita akan dapat 8 unit. Jadi magnitude X adalah sama dengan 8 unit. Ingat. Okey. Banyak ni soalan ni, ada benda baru, ada magnitude kat sini, ada luas segitiga. Tengok tu. Boleh faham? Dia 7 ni 10 markah soalan ni 10. Okey, speaker tak masuk hari ni. Boleh? Okey. Boleh Teruskan cikgu. teruskan. Kita teruskan lagi soalan tengok. Sebenarnya soalan ni pun dah lebih kurang dah soalan ni. Kan? Kamu boleh ambil apa? Kertas satu kamu cuba jawab sekejap. Dalam masa saya ambil dalam 3 minit lah, takat mana apa yang boleh buat-buatlah dulu. Okey? Cuba. Ada soalan tak? Dia tak share soalan tak ada.
Okey. Baik, saya bincang Nombor hilang nombor 5. Okey. Nombor 5, soalan nombor 5, gambar rajah dia dulu lebih kurang kan. Kamu tengah buat, kamu buat terus je tak apa. Tarik. O, A. Ini ada A, P, ini dia cross ya. Okay, sini ada apa tu? Oh, ni kalau O ini Q lah. Lebih kurang tak nampak sangat M. Semua ni B. Kita tak isilah. Okay. Rajah 4 menunjukkan sebuah segitiga OAB. Garis lurus OM bersilang dengan garis lurus AP di Q. Diberi OA sama dengan A. Dah tulis dah. OB sama dengan B. Tak tulis sebab ada dua bahagian. OP. OP sama dengan 1/3 OB. Ini senang sebab apa? Kita ada OB. OB adalah B. Jadi kita masukkan. Jadi OP adalah 1/3 B. Semua ni B. Jadi akan jadi ini 2/3 B. Okay. Lepas tu dia bagi pula AM sama dengan MB. Oh, titik tengah kan. Sama panjang. Okay. Soalan A. Dia nak ungkapkan AM. Nombor 1. AM. Kan? Jadi apa AM? Kita tengok. AM, kita nak buat AM, kita tak boleh buat. Kamu tak boleh buat AO tambah OM. Nanti kena cari OM pula. Satu kerja pula nak kena cari kan. Jadi AM dia lebih sesuai. Kita ambil separuh daripada AB. Dia lebih sesuai. AM ni kalau macam ni kita ambil separuh daripada B. Sebab jalan tengah dia tak ada nama. Kan? Jadi kita ambil AM sama dengan 1/2 daripada AB. AB baru kita lalu jalan. AB pula 1/2. AB adalah AO campur OB. Oh, nampak jalan dia. Jadi kita akan dapat sini 1/2. AO adalah negatif A campur B. Jadi jawapan kita akan dapat negatif 1/2 A campur 1/2 B untuk AM. Okey. AP. AP pula mana? AP. AP tak ada masalah. Nampak terus. Nampak terus. AO campur dengan OP. Jadi AO negatif A. OP 1/3 B. Dah siap. Okay. OM. Baru OM. Kat sini nombor 3. OM. Okay. OM kita dah boleh lalu A dah. Sebab apa? Kita dah ada AM. AM kita dah ada. Jadi kita boleh lalu A dah. Jadi OM sama dengan OA campur dengan AM. Jadi kita akan dapat kat situ OA adalah A. AM adalah negatif 1/2 A campur 1/2 B. Kan? Jadi 1 tolak 1/2 dapat setengah. Setengah A campur 1/2 B. Dapat cerita dia untuk OM. Dan kalau dapat A biasanya, yang seterusnya pun kita akan dapat. Tengok. Boleh faham ni? Setakat ni? Sebelum kita masuk B ni. Boleh Tengok untuk B pula, dia bagi apa? Salin je. OQ sama dengan HOM. OQ. Kemudian AQ sama dengan
KAP. Okay. Jadi apa dia bagi kita tak? Pada kita tengok. Ada tak yang kat sebelah ni ada? Ambil dulu. Kalau ada, cantik. OM ada. OM ada. Isi dulu OM. Kan? Jadi OQ dia nak apa? Cari nilai H dan K. Okey, tak apa. OQ sama dengan OM ada. OM kita masukkan 1/2A campur 1/2B. Saya akan masukkan 1/2HA campur 1/2HB. Okay. Ingat soalan ni dia sekali. Dia tanya sekali terus. Dia bagi ni, dia minta H dengan K. Tapi sebelum ni kita dah buat banyak. Kita tahu kalau nak dapat H dengan K, kita kena ada dua persamaan. Dan dua persamaan tu mesti depan dia ni mesti sama. Nampak? Sama. Kemudian kita akan bandingkan, kita akan buat persamaan serentak. Idea tu kita dah ada. Jadi sini dah ada OQ. Jadi sebelah sini pun kena buat OQ juga. Cuma OQ kita kena guna jalan yang dia bagi. Hint dia. Dia kata gunakan AQ. Yang kedua, kita akan buat OQ tapi jalannya guna hint dia bagi. Dia kata AQ. Jadi kita akan gunakan OA campur AQ. Dia ini kita panggil hint dia bagi. Jadi kita akan dapat kat situ OA adalah A, AQ, KAP. KAP. Okay. Ada tak kita punya AP? Ada AP. Nampak? Isi masuk saja. Dia dapat A campur dengan K. AP kita negatif A campur 1/3B. Okay. A dengan A boleh faktor. Yang tinggal apa? 1 tolak K. Campur dengan 1/3 KB. Yang kita dah boleh buat. Sebab ni OQ, ni pun OQ. Kita dah boleh bandingkan dia dengan menggunakan persamaan serentak. Jadi A ni dengan A ni mesti sama. Keluarkan. Akan dapat 1/2H sama dengan 1 tolak K. Pertama kita. Satu lagi. 1/2H juga. 1/2H sama dengan 1/3K. Ni ada nombor ni kita cross lah. Kita dapatkan satu unknownnya senang. Contoh nak ambil H ke nak ambil K. Mana-mana pun tak apa kan. Contoh kalau saya ambil H, saya bawa 2 ke sebelah ni. Jadi H sama dengan 2/3K. Ambil ni, masuk dalam ni. Jadi 1/2H 2/3K. Sama dengan 1 tolak K. Selesaikan dapat K. Dia tak kisah mana-mana. Persoalan serentak je. Masuk kan? Jadi kita akan dapat potong-potong. Jadi yang ini 3 kat bawah ni. Kita darab 3 pun tak apa. Jadi 3. Tulis dulu nanti kamu pening kan. K/3 sama dengan 1 tolak K. Jadi saya darab 3. Semua darab 3. Dia akan jadi K sama dengan 3 tolak 3K. Saya tak nak ada pecahan. Jadi cepat kira sikit. Ni akan dapat 4. 4K. Jadi K dapat sama dengan 3/4. Okay. Bila dah dapat K masuk sini. Dapatlah H sama dengan 2/3 kali dengan 3/4. Kecil-kecil-kecil. Mati-mati. Dapat 1/2. Okay, ada soalan? Tengok. Jadi biasanya dalam 2-3 soalan kita dah dapat, dah buat ni, bincang. Kamu dah nampak lah sikit kan tentang ulang kaji. Dah nampak, dah ingat semula. Apa yang dah belajar dalam vektor dulu, cerita pasal apa. Cuma bila kadang-kadang masa buat soalan tu tak ingat teknik dia. Teknik ni kita panggil teknik. Kalau soalan macam ni, macam mana nak buat? Soalan macam ni, apa nak kena buat?
Boleh? Kita buat satu lagi soalan okey. Tengok. Ini soalan kebat. Kebat. Semua kebat lah. Kebat tinggal satu je biasa. Yang ni kamu boleh buat ni. Nombor 8. Banyak soalan saya ambil sebenarnya. Yang ni sebenarnya saya tengah buat modul untuk pelajar-pelajar SPM. Kan? Untuk apa ulang kaji pelajar form 5 kan. Kita bagi kamu guna, tak apa, tak ada masalah, boleh pakai sama cerita dia. Tengok nombor 5 tengok soalan kebat ni. Okey. Jadi sebelum form 5 pakai, kamu dah pakai dulu. Sebab ni topik kamu, topik form 4. Vektor. Okey, form 5 nanti sabar. Sekarang kita buat satu dulu topik. Rajah 8 menunjukkan lokasi kedai buku, kedai komputer, taman, pusat beli belah, perpustakaan awal di suatu bandar. Kita tak kisah benda tu. Yang penting kita jadikan dia, kalau topik ni kita tengok, ni cam kat bawah tu nampak macam vektor je, dapat. Kita buat tu dulu. Kan? Kita dulu, nombor hilang. Nombor 5. Okey. Nombor 5 sini. Buat ada satu gambar, saya buat gambar dulu. Tu, tarik. Cross ini. Ni macam straight sikit. Ingat juga, tak apalah. And B, T, C, S, L, public library kan. Nampak T. Okay. Kita letak ni je. Kemudian kita baca. Jadikan dia vektor. Okay. Vektor dari kedai buku ke perpustakaan awam ialah 12X. Kedai buku ke perpustakaan awam. Ni. Ini je. Ni adalah 12X vektor dia. Okay. Vektor dari kedai buku ke pusat membeli belah. 16X campur 10Y. Ni. Anak pernah jangan letak. Jangan lupa letak. 16X campur 10Y. Okay. Kemudian dia kata apa? T ialah simpang persilangan antara jalan raya lurus BC dengan apa ni LS. Diberi jarak perpustakaan awam dari kedai buku. Ni dia bagi. Jarak kan. Jarak perpustakaan awam dari kedai buku. Jadi BL. BL ia adalah 3 kali dari taman. Kan? 3 kali dari taman. Maksudnya B pergi ke taman. 3 kali B pergi ke park. Soalan tu bagi. Ini kan nak baca tengok macam mana nak buat. Seterusnya soalan dia. Biasanya soalan kebat nak dapat benda ni yang susah. Tapi dia bila kita buat equation ni sebenarnya dia lebih mudah sikit lah. Sebab markah dia banyak kepada nak fahamkan soalan. Kan? Cari vektor dalam sebutan XY bagi perpustakaan awam ke pusat membeli belah. Perpustakaan awam ke pusat membeli belah. PS kan senang. PS pula kan. LS. Jadi untuk soalan nombor A1 kita pergi buat LS. LS sama dengan LBBS. Jadi LB negatif 12X. Campur BS 16X campur 10Y. Jawapan kita akan dapat 16 tolak 12. 4X campur 10Y. Okay, siap satu lah. Dan vektor, satu kamu dapat vektor, kamu dah nampak. Maksudnya boleh buat lah ni. Dan sebab dia satu-satu dia buka. Okay, nombor 2. Nombor 2, kedai buku ke kedai komputer. Kedai buku, bookstore. Ke kedai komputer. Komputer apa? C. Dia nak cari BC. Jadi BC kan. Okay. Sekarang soalan seterusnya adalah B. Okey. BC dia susah sikit.
Sebab apa? Kita banyak benda tak ada. Kita tak nampak benda tu. Benda tak ada kat sini kan. Jadi bila nak cari kedai buku ke apa? Komputer, BC, kita pergi tengok dulu maklumat semua apa yang kita ada. Kita dah ada LS. Okay? Dan dia ada bagi ni, BL dengan BP. Masalah dia kat sini ni dia tak bagi. Okay, dia tak bagi. Saya tak perasan ke? Tengah-tengah. Okey, kedai komputer ditempatkan di tengah-tengah. Jadi maksudnya sama panjang. Okey, cuba pula kan. Jadi kat sini, jadi BC kita boleh buat dia adalah nak pakai mana? BSSC boleh, BPPC pun boleh. Mana-mana boleh pakai. Jadi saya akan ambil BSSC. BSSC. Jadi BS campur dengan SC. Dan kita akan tengok, boleh dapat ke? Tak apa, pelan-pelan. Kita tengok ada benda kita tak pakai lagi. Ini kita boleh pakai lagi ni. Jadi BS kita dah ada. Letak tu. 16X campur dengan 10Y. SC kita tak ada. SC adalah separuh daripada SP. SC separuh daripada SP. 1/2 daripada SP. Jadi nak dapat benda ni kena pergi cari SP. Satu markah dia lebih sikit. Macam mana nak cari SP? SP adalah SB campur BP. Kan? SB campur BP. Berapa BP? BP senangnya nampak ni. BP. Potong 3 ni bawa ke sebelah. BP sama dengan BL kita bahagi 3. Kan? BL kita bahagi 3. Betul ke saya buat BP? Tak logik ni. Salah persamaan ni. Baca balik. Jarak perpustakaan awam kan, dari kedai buku adalah 3 kali dari taman. Salah saya buat. Salah ni, soalan ni salah. Jarak perpustakaan dari kedai buku. Jadi BL. BL sama dengan 3 PL, LP. PL, LP sama. Balik. Jadi BL 12 per dengan 3 dapat PL. PL akan jadi 4. 4 apa? X lah. Di sini 4X. Arah sama. Okey. Masukkan balik. 16X campur 10Y campur 1/2 SP. Okay. SP sama dengan SB campur dengan BP. SB adalah tukar arah. Negatif 16X tolak 10Y. Campur dengan BP. BP kat sini adalah 16X. Kita akan dapat jawapan kita kat sini nampak. Jadi apa? Mati. Tinggal negatif 10Y saja. Ini boleh masuk kat sini. Negatif 10Y saja. Dah boleh selesaikan. 16X 10 tolak 5. Tinggal 5Y. Itu kita punya apa? BC. BC 16X campur dengan 5Y. Okey? Boleh ikut ke? Saya silap awal tadi ni. Ada confuse sikit. Salah baca soalan 2-3 kali baru nampak boleh. B pula soalan B. Cari BT nisbah TC. Dia suruh cari BT nisbah dengan TC. Dibagi pula BT sama dengan lambda BC. Apa maksud ni?
Kalau dia bagi macam ni maksudnya apa? Selari. Selari. DT dengan BC. Selari. Ataupun segaris pun tak apa. Segaris pun boleh juga. Segaris boleh, selari boleh. Kalau macam ni lebih sesuai segaris. Kemudian dia kata LT. LT. LT pula adalah sama dengan KLS. Ini 5 markah dia bagi ni. LT sama dengan KLS. Sekarang apa kita ada? Kita ada LS. LS. Tapi kita tak ada LT. Ada LT. LT kita tak ada. Okey. Kemudian kita ada apa? Kita ada BC. BC kita ada. Okey. Kemudian dia kata BT sama dengan lambda BC. BT sama dengan lambda BC. Terusnya BL kita ada. Ya, saya tengok. BL ada. Jadi LT kau dapat TC. PC. Oh, serentak ni. Ya. Oh, dia banyak masuk. Okey. Kita tak apa. Kita isi apa kita ada dulu. BC ada? BC. Jadi saya akan isi dalam bentuk apa ni? Vektor laju kan. Okey. BC saya masukkan 16,5. 16,5. Okey. LS pun kita ada. Ada LS nampak. LS. LS kita ada. Masukkan saja. Apa kita ada kita masukkan. Yang ada masukkan. LS 410. Okey, tak ada situ. Kemudian kita nak cari BT kita belum ada, kita ada ni. Dan TC kejap, TC. TC. Ini ada kaitan ni. BLLT. Okey. BT saya masukkan. Kita buat kat sini dulu. Susah juga soalan ni. BT sama dengan BL campur dengan LT. BL saya ada 12X. Campur dengan LT adalah K. Ni X kan. Jadi 4KX. Campur dengan 10KY. Jadi X kita kat sini akan jadi 12 campur 4KX. Campur 10KY. Ini saya ada BT. Saya dah boleh isi sini. Isi dah bentuk macam ni je. BT saya 12 campur 4K. Kemudian bawah dia 10K. Sama dengan lambda 16,5. Okay. Ni kalau kamu tengok macam ni, kamu tak nampak sangat dia punya macam mana nak buat kan. So kita dah boleh buat persoalan serentak. Okay. Bila kita kembangkan benda ni, dia akan jadi macam ni. Kan? Kita boleh potong terus ni. Terus macam tu. Kita potong. Bila nak cari unknown tu, kita boleh potong terus. Lambda tu akan terpotong. Lambda akan terpotong. Yang tinggal adalah 12
campur 4K sama dengan 16. Jadi kita akan dapat nilai K kita 4K sama dengan 4K sama dengan 1. Mana saya silap buat ni? Tak betul ni sebab apa? Patutnya bawah atas ni akan dapat nilai yang sama. K ni nilai yang sama. Tak dapat K sama. Boleh potong lah kalau macam tu. Selalunya patutnya dia boleh potong. Tak apa tak. Cuba Sekejap. Kalau tak potong. 12 campur 4K sama dengan 16 lambda. Yang ini bawah ni kita akan dapat 10K sama dengan 5 lambda. Jadi saya akan dapat kat sini lambda sama dengan 2K. Tak boleh potong pula 2K masukkan. Ini 12 campur 4K sama dengan 16 kali 2K. Serentak semua ni. 12 campur 4K, 32K. 12 sama dengan 32 bahagi 32 tolak 4. 32 tolak 4, 28K. Jadi K dapat 12/28. Tiga per 7. Sekejap lah. Okey, 3 per 7. Kalau 3 per 7, lambda kita adalah 6 per 7. BT 6, BC 7. Betul. Okay, push. Ni memang tak boleh potong. Tak boleh potong saya pandai pula lagi potong. Dia kalau mungkin satu unknown boleh potong kot bila bawah sama. Kalau tak sama tak boleh potong. Ini yang pening sikit ni. Jadi dah dapat jawapan saja. Iaitu bila kita dah dapat lambda, kita dah boleh dapat nisbah dah. Sebab dia tanya nisbah BT, nisbah kepada TC. Sebab bila kita dapat lambda, lambda ada kaitan dengan BT dan C. BT dan C kat situ Jadi saya letak situ balik. Jadi lambda saya dapat 6 per 7. Jadi maksudnya BT sama dengan 6 per 7 BC. Jadi kalau ikut nisbah kat sini, BT 6, BC 7. BT 6, BC 7. Jadi BT 6. Okey. Jadi BC 7. BC 7. Jadi yang ini 1. Soalan tanya nisbah BT nisbah dengan TC. Jawapan kita adalah 6 nisbah 1. Panjang betul. Tengok. Tapi nak faham susah juga sebab apa cerita dia bagi nampak macam simple je. Tapi sebenarnya melibatkan apa? Persamaan serentak.
Dia ada jalan mudah ni, saya buat panjang sikit lah kat sini. Boleh ikut ke? Ni susah sikit ni. Ada soalan? Tu tanya sikit. Boleh lagi lah. Ke dah lost? Yang ini yang bawah ni sebab tu markah dia 5 kan. Dia soalan ni memang agak ganas jugalah kan. Okey. Boleh kamu tengok, nanti kamu tengok semula lagi sekali, tengok macam mana nak buat. Yang last ni lah, yang last ni dia susah sikit lah sebab nak kena faham apa, kena combine dua-dua tu menjadi persamaan serentak serentak. Dia tukarkan jadi, sebenarnya dia susah dia sebab kita buat dalam bentuk persamaan kan, persamaan. Okey. Sebab dia ada kat sini, dia ada apa? Dia ada lambda, dia ada K. Kita nak hapuskan K masuk, dapatkan. Cuma bila dia bagi benda ni, nak kena cam dia kalau dia bagi nisbah, maksudnya kita boleh tukar nisbah ni kepada bentuk persamaan. Nisbah persamaan. Jadi nak dapat persamaan, dia kita kena ada kaitan antara B, T dan C. Jadi dia dah bagi yang ini. Ini kat sini je awal-awal ni. Jadi, maksudnya kalau dapat lambda, dapatlah jawapan ni. Nak cari lambda, dia bagi benda ni. Maksudnya kita kena guna yang ni. So kita pusing. Saya pun ada pusing-pusing sikit tadi. Kan? Tak apa yang patut, ganti-ganti, masuk balik. Yang penting tujuan dia kena dapatkan lambda. Okey? Jadi setakat malam ni, setakat ni dululah. Banyak ni. Okey, kamu boleh cuba tengok. Banyak soalan saya bagi sebenarnya. Tapi kita tak sempat nak habiskan. Jadi kalau ada kamu cuba-cuba tu boleh kan. Kalau kamu nak tanya nanti kamu WhatsApp je saya. Okey, macam mana nak jawab soalan dia? Mana tahu kan. Biasanya soalan tingkatan 4 ni dia suka ambil trial exam. Ni saya sebab tu saya bagi kamu semua ni. Soalan pasal trial exam tingkatan 5 yang latest 2021 kan. Okay, kan? Jadi kita tengoklah soalan ni minggu depan kita akan bincang dalam modul ni juga, iaitu geometri koordinat. Itu sebagai awal untuk kamu tengok-tengok. Jadi untuk malam ni kita sampai sini dulu. Alhamdulillah sampai sini kita jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Baik. Sama.